Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari yang berbahagia ini kita ingin mengulang kaji halaman demi halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, daripada hari Ahad hinggalah pada hari Jumaat, pada halaman 394 hingga 399. Dan pada hari ini kita didatangkan tetamu hadir istimewa untuk sama-sama kita berkongsi apakah pendapat, apakah mutiara hidayah yang dikecapi selama beberapa belas tahun bersama kembali kepada agama Islam. Dan kita bersama dengan Brother Syafiq Liao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ustaz Tirmizi apa khabar? Ya, alhamdulillah Safas. Alhamdulillah, kita bersama dengan Brother Syafiq Liao, ya. Biasa kita juga pernah nampak di kaca TV, di corong radio, ya. Sekali-sekala di IKEM pernah muncul. Pernah muncul. Betul. Tapi ada satu radio yang saya tak pernah dengar radio tersebut salurannya kerana bahasanya berbeza dengan bahasa saya tak faham. Ya. Tetapi kita akan berkongsi bagaimana perjalanan 16 tahun, ya, hampir 16 tahun daripada Brother Syafiq Liao dalam agama ini, dalam agama fitrah ini, bagaimana kembalinya semula. Dan kita ingin sambil itu melihat apakah poin-poin mutiara hikmah daripada halaman 394 untuk sama-sama kita ulang kaji dan berkongsi, ya, pengalaman Brother Syafiq Liao. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 77 daripada halaman 394, memulakan diskusi ulang kaji kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi. Cuba kita ada doa Ustaz, ya. Jangan lupa doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan kebaikan dengan ilmu pada hari ini. Kita bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, tetamu jemputan kita pada kali ini istimewa untuk penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time. Ustaz ataupun Brother Syafiq Liao insya-Allah akan berkongsi bersama-sama dengan kita. Jom sama-sama kita asaskan dahulu, kita mulakan dulu dengan sebaik-baik kalam, itulah kalamullah, ayat 77 muka surat 394, ulang kaji kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitanir wabtaghi fima الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما
ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 77 daripada surah Al-Qasas ya, pada halaman 394. Dan jangan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Ini adalah ayat yang menjadi perantara dalam kisah Qarun ya, mengakhiri surah Al-Qasas, di mana Qarun adalah lambang kepada orang yang cintakan kepada harta, kepada dunia sehingga terlupa akhirat dengan harta itu. Dan kita melihat pada awal surah Al-Qasas ini bercakap tentang Firaun ya, yang cintakan kepada kuasa, maka dia juga melupakan kepada akhirat. Ujian kuasa, ujian harta. Dan kita ingin bersama dengan Brother Syafiq Liao pada hari ini untuk berkongsi bagaimana pengalaman perjalanan daripada agama bukan Islam ya, kembali kepada agama fitrah Islam ini ya, sekitar 16 tahun yang lepas bila dimaklumkan bahawa Brother Syafiq sudah bekerja, sudah bertugas, gaji pun lebih daripada 20,000 dalam masa 3 bulan itu, sudah ada banyak harta. Lumayan. Apa yang jadi sehingga akhirnya ada kata ambil antiseptik dan kembali pada agama fitrah. Silakan. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz. Sebenarnya masa tu saya gaji memang sangat lumayan dah. Saya sebagai jawatan sebagai seorang retail executive ni. Jadi memang tiap-tiap bulan kalau kata bukan peak season lah, bukan musim perayaan lah. Sekurang-kurang untuk saya yang bujang ni pada masa tu gaji bulanan bersih ya Ustaz, bersih kalau paling minimum pun ada 5,000 lebih. Ya. Jadi masa tu rasa sebab kita mula tamak. Sebab saya nampak kawan-kawan. Sebab kawan-kawan saya memang daripada kalangan orang yang berada. Mereka banyak memakai pakaian jenama, branded, guna kereta besar, hidup makan pun sangat mewah. Daripada situlah saya mula terdetik dalam tu, saya pun nak macam tu. Jadi bila saya nak macam tu, macam mana saya nak cari duit lebih? Tak boleh lah, gaji saya tak cukup. Tak cukup. Padahal bila musim perayaan, habis musim perayaan gaji saya macam Ustaz cakap, gaji bersih 20,000. Tak cukup. 20,000 tu untuk 3 bulan. 20,000 lebih lah untuk 3 bulan. 3 bulan. So maksudnya memang sangat mewah bagi saya. Bawa masa tu bawa kancil je Ustaz. Kancil. Tak berkahwin lagi. Minyak tak naik harga lagi. Masa tu. Jadi memang cukup. Sewa rumah pun bilik berkongsi kami dengan kawan, so sebulan 200. So maksudnya masa tu expenses tak banyak sebenarnya, tapi sampai akhirnya 2 minggu sebelum habis bulan tu dah tak ada duit. Heran. Jadi saya macam alah, tak cukup lah. Macam mana saya nak beli branded macam ni? Saya nak pakai juga, kawan-kawan nak pakai juga. Mulalah saya terjebak dengan benda-benda tak sihat tu. Jadi yalah, benda-benda haram lah. Duit cepat. Tapi sebenarnya duit tu lagi cepat habis. Dapat 1,000, petang habis lah. Pagi dapat, petang habis. Mana duit pergi? Dan masa tu dah jadi mula stres. Mula sendiri pun terjebak dalam benda yang tak elok tu. Walaupun kita trafficking, kita ada jual beli, tapi kita sendiri pula guna juga. Jadi kehidupan tu memang waktu tu jadi huru-hara lah. Tambah lagi saya waktu tu adalah seorang ateis yang tiada pegangan agama Ustaz. Sebab saya daripada pelbagai agama, satu persatu saya alih-alih. Agama apa yang Brother Syafiq? Yang pertama, kalau agama saya awal kalau ikut keluarga nenek moyang, Taoism lah. Taoism. Kemudian saya beralih kepada Buddhis. Dan kemudian saya masa masuk tingkatan 4 saya beralih kepada Protestan Kristian. Saya baptized tapi tak lama. Di mana? Saya baptized di Penang. Tapi tak lama, dalam tempoh 3 bulan saja. Sebab waktu tu, sebab saya daripada kecil Ustaz, tanda tanya pasal ketuhanan tu wujud
sudah muncul. Wujud. Cuma saya mungkin waktu tu saya tak faham. Saya tak faham. Saya pernah tanya nenek saya masa nenek saya tengah sembah waktu dia tengah sembah penyembahan nenek moyang. Peringatan apalah dia kadang-kadang bila kita kalau yang Tawizun ni dia kadang-kadang dia ada juga hari-hari tertentu, hari-hari kebesaran mereka akan sediakan hidangan-hidangan untuk penyembahan nenek moyang. Jadi saya tanya nenek saya, "Nenek, kalau saya tak sediakan benda-benda ni, kalau satu hari saya miskin, adakah nenek moyang dengan Tuhan kita tak berkati saya? Macam mana kalau saya tak mampu? Nak makan pun susah, takkanlah saya nak sediakan ayam tu." Jadi nenek saya, tak apalah kau ikut je. Jadi saya tak puas hati lah. Jadi tak puas hati Ustaz. Jadi itu yang saya beralih, saya mula sekolah rendah, darjah 4 saya beralih ke kelas Buddhism. Mula belajar tentang Buddhism. Buddhism dia cerita pasal ada juga dunia, ada juga neraka dan juga ada juga karma. Itu antara yang membuat saya agak keliru lah. Ya. Yang mana satu, kenapa kita tak ada satu stesen yang saya boleh tetap. Jadi saya lama-lama pun saya jadi macam tak suka sebab antaranya bukan saya nak kritik agama lama saya, cuma waktu pengalaman saya macam tu. Jadi saya kena beli barang-barang penyembahan. Jadi kalau memang saya terfikir bab tu, kalau saya tak ada duit, saya miskin, macam mana saya nak beli benda-benda macam ni? Ada tak ibadat yang boleh mudahkan saya tanpa saya berfikir tentang duit, wang ringgit? Saya jadi macam lama-lama pun saya tak pergi dah, saya tak pergi ke tokong sehinggalah saya masuk tingkatan 4 dan 4. Jadi saya baptis sebagai seorang Protestant Christian. Jadi waktu tu pun saya agak keliru bab ketuhanan itu sendiri. Sebab bila saya membaca kitab Bible itu sendiri, sebab saya nampak ada dialog Jesus minta doa dengan Tuhan. Masa itulah saya terdetik. Kenapa setiap kali kita sebagai penganut masa tu, kenapa saya kena minta dengan Jesus? Kenapa saya tak boleh direct dengan Tuhan? Saya keliru di antara Tuhan dengan Jesus yang disebut dalam Bible itu sendiri. Jadi di situlah saya mula tak yakin dah. Sebab step by step saya pun tak tahu kenapa ada perasaan yang pelik macam ni. Saya kata saya ni gila ke apa? Sebab macam tak yakin dengan agama yang saya pernah anuti. Pernah bincang dengan sesiapa pada waktu tak itu? Pernah, tapi saya rasa macam tak selesa. Soalan yang saya pernah tanya tapi saya tak dapat jawapan yang saya boleh memuaskan hati saya. Tapi saya still keliru, dalam keadaan keliru. Jadi di situlah saya dah habis tingkatan 5 saya mula bekerja. Jadi saya mula tinggalkan dengan apa-apa kepercayaan agama. Jadi saya pun tak adalah nak ikut dah. Saya jadi hidup saya diri sendiri. Lama-lama saya tak percaya Tuhan. Tapi akhirnya bila saya terlibat dengan benda macam ni, duit saya banyak tapi tak cukup. Sehinggalah satu tempoh saya dalam keadaan tertekan. Saya pernah bunuh diri, Ustaz. Konon nak habiskan nyawa saya begitu saja. Saya rasa saya mati lagi senang. Tapi masalahnya dah telan habis botol Dettol pun tak mati. Tak mati, ya. Saya kat hospital, saya fikir. Saya kata, kenapa nak mati pun susah. Itulah yang mula buat saya terfikir balik. Sebenarnya, macam kenapa saya boleh jadi macam tu? Kenapa kehidupan saya senang, tapi kenapa saya rasa susah? Saya rasa tak cukup. Itulah yang membuat hati mula terdetik. Yang pertama adalah tu turning point yang pertama tu saya terdetik, mungkinkah sebab saya tak ada agama, saya tak ada pegangan, jadi saya hanyut, saya terlibat dengan macam-macam tetapi saya tak pernah nak puas di situ. Tak ada kepuasan. Jadi itu adalah bagaimana pengalaman Brother Syafiq Liau berkongsi sebentar tadi, ya, tentang dunia ini sebenarnya dia ada bahagiannya yang dinyatakan pada ayat 77 itu. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bahagian kamu di dunia. Boleh nak ambil kereta, boleh nak ambil rumah ke, nak ada keluarga, tanggungjawab itu semuanya jangan dilupakan, tetapi jangan melampau. Bila melampau itu rupa-rupanya dia melemaskan, ya, bukannya makin menyelamatkan lagi. Dan keutamaannya itu adalah untuk mendapat kurniaan kembali kepada pencipta lah, ya, Brother Syafiq, yang mungkin akan berkongsi lagi selepas ini. Dan inilah seruan daripada ayat 77, ya, seruan untuk utamakan akhirat
dan apa yang perlu dunia ini sebagai jambatan akhirat silakan, tetapi ia bukanlah sebagai target utama sehingga kan akhirnya tidak bertemu dengan tujuan hidup yang sebenar. Dan ini kalau berlaku maka akhirnya boleh menjadi mufsidin, kan, orang yang merosakkan. Tapi sebelum merosakkan, Brother Syafiq belum rosakkan orang lain tu sempat kan juga kan, habiskan nyawa sendiri, nak habiskan nyawa sendiri, kemudian tadi jual kepada orang lain itu memang rosakkan orang pula. Memang jelaslah ya, menjadi perosak kepada orang lain. Dan pengalaman-pengalaman ini tuan-tuan sekalian adalah untuk kita melihat bahawa Allah memang sayangkan kepada kita semua. Brother Syafiq, beri peluang lagi. Betul. Selepas Dettol sebotol ya. Lepas Dettol sebotol, biasa Dettol tu orang guna untuk cuci luka. Cuci luka kan. Rupa ini untuk cuci nyawa, tapi rupanya masih lagi Allah pinjamkan. Allah pinjamkan kepada Qarun pada ayat yang ke-78 ilmu. Tetapi bagi Qarun, dia menyatakan bahawa dengan ilmu inilah beliau menjadi orang yang kaya, yang mendapat kurniaan segala-galanya itu. Kita baca ayat 78 untuk kita lebih memahami tentang psikologi manusia yang silap yang perlu kita sama-sama hindari. Ayat 78. A'udzubillahi minasyaitan. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku dapat harta itu semata-mata kerana hasil ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahawa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ini menerangkan kepada kita bahawa dosa-dosa yang ada dalam diri itu, ia adalah suatu perkara yang fitrah, mampu dimaklumi. Kita rasa tidak sesuai sehingga kan ianya tidak perlu ditanya lagi bila sampai di akhirat. Dan perkara itu mungkin tadi Brother Syafiq ada berkongsi ya tentang rasa tak kena tadi itu ya, rasa tak kena, dan akhirnya macam mana membawa kepada agama fitrah Islam ini sendiri. Sebenarnya di antaranya Allah alhamdulillah lah, Allah banyak bagi saya banyak reminder kepada saya. Tanda-tanda yang kadang-kadang, sebab saya rasa kebanyakan kita lah, Allah keseluruhanlah umat manusia yang ada di atas muka bumi ni, Allah bagi tanda. Allah bagi peringatan, Allah bagi petunjuk. Cuma kadang-kadang ni kita ni degil. Kita arrogant dengan pencipta kita. Termasuklah khususnya untuk umat Islam kita. Kadang-kadang cuma satu je saya nak pesan, sebab kadang-kadang kita ada tengok ada setengah kita dia belum lagi berubah ke arah yang lebih baik. Lepas tu dia kata, oh saya belum terima hidayah. Sebenarnya bagi saya, seakan-akan kita salahkan Tuhan. Kita salahkan Allah tak bagi hidayah kat kita. So jangan sesekali cuma kata hati saya belum bersedia, tak apa. Jangan sesekali, oh aku belum terima hidayah, jadi aku tak pergilah umrah, aku taklah ubah diri aku tak bermula untuk menutup aurat dengan sempurna. Jangan. Sebab seakan-akan macam kita kita lupa bahawa Allah itu ada. Itu yang selalu memperingati diri saya lah. Tanda yang pertama adalah pasal kenapa saya terdetik yang kenapa saya nak mati pun susah. Padahal bila saya kat hospital tu sebenarnya Ustaz, bila saya tengok beg yang sambung part yang sambung ke dalam hidung ke badan, saya masuk hospital. Masuk hospital. Saya sedar masa dalam emergency. Waktu tu. Jadi bila saya sedar dalam emergency tu, part dah masuk ke dalam tekak, dah macam astro. Dah macam wire dah ada. Jadi di situ saya kat hospital, saya sedar, saya tengok
dalam pek yang sambung yang keluarkan sisa-sisa antiseptik tu. Ya. Dalam tu banyak ketulan darah. So maksudnya dalam tu saya dalam bahagian dalam tu saya dah pecah. Sebenarnya lepas saya keluar daripada hospital tu sebulan Ustaz makan apa rasa Dettol. Memang tak ada rasa. Barulah start. Rasa macam aku ni nak makan ni tapi kenapa rasa macam tu? Tapi terdetik balik. Kau yang buat. Kita yang cari sebenarnya. Kenapa kita tak nak cari penyelesaian yang lebih baik? Di situlah mula terdetik. Mungkin kenapa saya macam ni? Nak mati susah. Lepas tu balik pula aku tak boleh nak jamu selera dengan sedap dah. Hilang rasa. Habis. Makan apa rasa Dettol Ustaz? Sebulan Ustaz. Lepas tu dah rasa pedih. Barulah kita rasa macam tu. Tapi masih lagi kita berdegil. Cari lagi, nak cuba rosak lagi waktu tu. Sedar sekejap, kembali balik. Jadi sampailah terdetik bila tertanya kepada diri, mungkinkah sebab saya tak agama? Dan bila saya terlibat dengan gejala tak sihat ni, saya duit banyak Ustaz. Jadi saya mula, bila mak tegur, saya nak mak. Mak tegur sikit, saya melenting. Saya terfikir balik, mana anak mak saya yang dulu? Sebab saya ni sampai sekarang Ustaz, bila saya balik rumah, saya masih boleh, memang akan cari bermak, buatkan bantal sekejap. Sebab memang anak mak. So nak katalah anak bawa ketiak mak pun tak apa. Sebab mak kita. Tapi waktu tu saya jadi terbalik. Mak tegur sikit tak boleh terima. Padahal memang mak tegur memang senang nak terima. Saya melenting. Dalam hati terdetik lagi. Mana anak mak saya yang dulu? Kenapa saya jadi macam ni? Kenapa sampai saya hilang sifat manusia, sifat sebagai seorang anak yang patut ada itu? Sehinggalah berlakunya peristiwa tsunami 2004. Itu yang antara tanda yang paling besar apabila saya tengok video amatur yang ada dalam internet, saya terkejut. Masjid Baitur Rahman sekeliling bersih. So di situlah mula terdetik. Dalam sebaliknya ada yang berkuasa. Tapi siapa? Mulalah situ saya mencari dan kebetulan dalam satu forum, Islamic forum yang ada dalam TV. Saya tak ingat ustaz tu siapa. Tapi satu quote yang sangat membuat saya terdetik bila dia sebut Islam is the way of life. Islam itu cara hidup. Itu momennya. Kenapa quote ni sangat macam rasa sangat beza Ustaz. Something yang very well, yang sesuatu yang membuat saya wow, terpanggil. Satu aura yang saya boleh rasa. Di situlah saya mula mencari. Tapi masih ego lagi sebab waktu saya etis, saya cerita kat kawan-kawan, kalau saya mati pun sekali, jangan letak mayat saya, bakar je terus. Lepas tu campak je abu saya. Jadi ada lagi dia punya poin-poin kesombongan itu ya. Walaupun dah dapat dah mesej tadi itu, dan inilah yang kita ingin perhatikan selepas ini, bagaimana sampai mana Allah push brother Syafiq ya, dan juga kepada kita semua untuk terus kita dipimpin hidayah dalam menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku آمنا وهم لا
يفتنون. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita berada dalam sesi ulang kaji halaman 394 hingga 399 dengan bersama tetamu kita Brother Syafiq Liau, dan sebentar tadi kita membaca surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, surah Labah-labah, dan ayat 1 dan 2 ini adalah satu penjelasan kepada kita hakikat kehidupan. Bila Allah menyatakan pada ayat yang pertama, Alif Lam Mim, tiada ada siapa yang tahu kecuali Allah. Asibanna su'an yutraku, adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Menarik Brother Syafiq ya, bila Alif Lam Mim ini Allah cakap kita tak tahulah ya, Allah saja yang tahu dalam segenap perkara. Dan di sini bukan sekadar ahasiban nal mukminun ya, tetapi ataupun mukmin, tetapi ahasiban nas, apakah manusia. Jadi Brother Syafiq ketika pengalaman sebentar tadi ya, kalau kita sambung kepada kisahnya tadi, mula dah diberi signal ya, diberi signal untuk dipanggil untuk beriman ya, dan sampai dah dengar dah daripada penceramah ustaz tersebut ya, bahawa Islam is the way of life, dah mula nak percaya, tetapi masih lagi tidak ya, tidak lagi memeluk ataupun kembali kepada agama fitrah itu sendiri. Dan Allah menyatakan wahum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Maksudnya bila dah mula percaya sikit, Allah akan uji lagi agar tarik pasal tujuan ujian ini adalah untuk membersihkan dia. Kalau macam ada emas jongkong dibakar sampai 2960 darjah Celsius itu untuk bersihkan emas sampai jadi emas tulen. Biasa orang cakap emas 999 ya, itu pun tak tulen, dia sepatutnya 100%, tapi kalau 100% dia jadi lembik ya, dia tak berapa keras sangat. Jadi proses yuftanun itu adalah proses untuk membakar emas bagi seorang manusia bernama nama asal Brother Syafiq apa? Liao Liong Fong. Ya, dibakar, diuji sampai akhirnya insya-Allah menjadi emas tulen yang akhirnya tak perlu dibakar lagi di satu tempat nanti. Bagaimana poin-poin ujian sampai memilih Islam, dan lepas Islam ada ujian lagi tak? Sila. Allahu Akbar. Sebelum Islam tu memang Allah dah uji saya. Cuma yang buat saya sedar tu sebab kenapa peringkat awal tu masa saya nak masuk Islam, saya masih ego lagi. Takut orang tahu. Kenapa tiba-tiba kamu pergi cari bab-bab tentang agama orang Melayu? So masa tu saya memang tak ada ilmu tentang Islam tu adalah milik seluruh manusia di muka bumi ni. Yang saya nampak adalah agama orang Melayu, sinonimnya. Jadi saya takut orang tahu. Ego tu ada lagi. Masa tu ego tu memang janganlah saya orang kata aku gila pula kan. Tiba-tiba kau pergi baca pasal agama orang lain, kau punya banyak agama kau tak nak, lepas tu kau pergi baca. Jadi takut. Tapi sampai satu tahap saya tak boleh nak simpan dah Ustaz. Saya mula cerita kat orang. Saya cerita kat orang saya nak masuk Islam. Tapi dengan keadaan macam tu Allah uji saya lagi sebenarnya. Kenapa saya boleh tahu itu ujian selepas saya masuk Islam? Dalam tempoh setahun bila saya cerita kepada orang di sisi saya mula dengan kawan rapat lah. So pakat bagi jawapan, kamu pergi pejabat agama, kamu pergi ke Berkim. Saya dengan seorang yang bukan Islam, saya mana nak tahu tempat-tempat begini. Jadi saya tak puas hati. Lepas tu mulalah jumpa kalangan-kalangan masyarakat Muslim yang ada sekeliling saya. Saya kata, pakcik, saya nak masuk Islam. Oh, kalau macam tu, kamu pergilah pejabat agama. Pergilah Berkim. Saya heran, kenapa asyik ulang jawapan yang sama? Kenapa benda ni tidak boleh berlaku seperti saya nak masuk agama lama saya dulu? Macam orang dia terus, bila saya offer diri, saya kata saya nak masuk agama kamu, mereka meraihkan. Tetapi kenapa terbalik bila saya nak masuk Islam, semua pakat macam tolak saya. So memang sedih. Telah tempoh setahun Allah uji saya. Sehinggalah 27 Ramadan saya baru dapat syahadah. Itu pun pukul 2 pagi. Dalam proses tu memang ada juga saya nunggu. Saya bagi tahu kawan saya yang memang hilang kontak, tak tahu macam mana Allah boleh atur kawan yang dah lama hilang untuk kami berhubung. Tiba-tiba dia call 2 bulan sebelum puasa tu. Saya kata, saya cerita kat dia,
Macam mana boleh berjumpa balik pun tak tahu macam mana. Muslim. Memang semua dia Muslim. Dia Muslim. Semua kuasa Allah. Kawan Aziz lah nama dia. Saya kata, Aziz, saya nak masuk Islam. Kau betul kau nak kahwin dengan orang Melayu? Kata, tak. Saya nak masuk Islam tapi sampai sekarang tak ada orang nak bantu saya. Tapi masalahnya diuji lagi. Tunggu lagi 2 bulan sebab hajat saya cerita kat dia, saya nak masuk Islam sebelum bulan puasa. Jadi saya boleh rasa puasa secara rasmi sebagai seorang Muslim. Sebab masa tu Ustaz saya dah start beli dah buku Fardhu Ain. Saya ingat lagi buku Fardhu Ain tu, Fardhu Ain asas kecil je. Dia macam saiz B5 macam tu. Beli kat pasar malam. Saya pergi cari pak cik tu, pak cik saya nak cari buku tentang Islam. Tapi asas sebab saya bukan Islam. Pak cik tu adik belajar ni. Saya ingat cover dia macam kelabu hijau sikit. Printing yang cetakan lama. Kertas-kertas macam kertas periksa zaman dulu. Saya pernah ada 2 buku tapi dua-dua alhamdulillah ada kawan-kawan yang ambil dah. Tak apa. Saya kira di situlah saya mula baca. Masa tu saya dah tahu dah bahawa Islam ni hanya sembah Tuhan yang satu saja. Maksudnya yang Esa. Tak perlu saya nak pening. Lepas tu solat saya baca tak ada pun perlu sediakan bahan-bahan penyembahan. Jadi di situlah saya mula mengkaji, membaca kolom-kolom dalam surat khabar. Masa tu pun internet dah ada, senang nak akses. Sampailah akhirnya saya carilah tapi Allah uji saya. Tak ada orang nak mengalu-alukan pula. Saya jadi pelik. Tunggu kawan ni 2 bulan pula. Allah kata, susahnya ya Allah, saya nak masuk Islam. Petang tu sebenarnya 26 Ramadan tu dia call. Kevin dia panggil. Memang kalangan kawan-kawan kenal saya. Kel atau Kelvin. Kel, aku tak boleh datang ni. Kena tunggu lepas raya. Down terus Ustaz. Saya memang down terus. Saya tak pernah nak satu benda yang saya tak dapat, saya boleh down. Dulu kalau saya tak dapat, okeylah tak dapat, sudahlah, tak apa. Tapi bila saya nak masuk Islam ni, jadi perasaan tu berbeza. Kadang-kadang pun saya heran, saya syak diri sendiri, saya ni mental ke? Tak betul ke? Kenapa sampai tahap macam ni? Saya memang down terus. Saya kata, ya Allah, susahnya aku nak masuk agama kamu. Kenapa macam tu? Sampailah petang pukul 6 lebih, dia call balik. Okay, aku datang ambil malam ni, tapi lepas saya buka puasa. Saya jadi keliru dah. Kejap petang pukul 1 lebih, kata tak boleh. Sebelum buka puasa, kau kata boleh. Yang mana satu ni, saya dah mula tak percaya. Dalam keadaan saya ni, khayal ke? Memang banyak benda-benda yang pelik berlaku. Tapi malam itulah juga, saya dibawa ke Perak untuk disyahadahkan. Tapi selepas saya syahadah, banyak jugalah cabarannya sebenarnya. Sebab tinggalkan kerja, daripada gaji yang tinggi, hilang segala-galanya. Kenapa tinggalkan kerja? Sebab saya tahu kelemahan saya Ustaz. Ya. Saya tak boleh nak adakan 2 benda pada masa yang sama. Saya tahu lemah saya kalau saya kan nak belajar. Sebab saya memilih untuk belajar sepenuh masa dalam Islam. Saya nak kenal. Saya tak nak jadi agama ini sekadar agama saya dalam IC saja. Saya kena tahu tujuan saya masuk Islam bukan mudah dah. Jadi saya nak belajar juga. Ya. Sebab sebelum tu saya dah memang ada buat research di mana saya boleh belajar tapi masih tak jumpa masa tu. Nak akses susah. Jadi saya memang dilema lah masa tu antara nak tinggal kerja, nak masuk Islam. Sebab bila saya dah syahadah, saya tinggalkan kerja, kawan-kawan Muslim pula. Syafiq, kamu bodoh lah. Gaji banyak kamu tinggal. Nak belajar Islam bila-bila je. Ini kawan apa ni? Kawan Muslim, non-Muslim? Muslim. Muslim. Yang cakap ni. Dia kata kamu bodoh. Tinggalkan gaji yang banyak tapi kamu pergi belajar Islam. Belajar Islam bila-bila masa. Tapi tak apa saya kenal diri saya. Saya tak boleh buat 2 benda yang masa yang sama. Lagi satu, saya tak nak belajar seminggu 2 jam. Dan sampai bila saya boleh solat? Sampai bila saya boleh kenal agama yang saya anuti ni? Yeah. Saya tak nak. Saya tahu kelemahan saya. Jadi saya tinggal kerja, mula dah pula. Tak ada duit, Ustaz. Macam mana? Income tak ada ni.
Jadi ini antara pengalaman ujian ya yang datang sebenarnya sebelum memilih untuk kembali pada fitrah. Betul. Ya. Lepas fitrah pun rupanya masih lagi ada ujian ya, bukanlah dia seperti bulan bintang ya terus selagi kita berada di satu daerah namanya adalah daerah ataupun darul ibtila ya, dunia ini. Dan ini yang Allah nyatakan pada ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat yang kita ingin baca sekali lagi dalam surah Al-Ankabut, kerana surah Al-Ankabut ini adalah panduan untuk kita mengenal bahawa setiap manusia yang mula nak memilih kepada jalan keimanan, maka ianya terus diuji. Ayat ketiga, ayat keempat kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik. Auzubillahi minasyaitanir وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Sadaqallah. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta. Atau orang-orang yang melakukan kejahatan itu menganggap bahawa mereka bebas daripada azab kami, sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi Allah menceritakan, Brother Syafiq ya, tentang Allah memang menguji orang sebelum ini untuk Allah mengetahui, sebenarnya Allah dah tahu ya, tetapi sebenarnya ini adalah untuk memberitahu kepada kita proses untuk keimanan ini adalah sesuatu yang amat berharga. Ia adalah satu proses ya, satu proses, bukannya tiba-tiba sahaja masuk sahaja kepada Islam maka ianya terus terbukti bahawa dia betul-betul ya, bulan dengan bintang bulan dan bintang ya, dan terus sahaja oh ini masuk Islam terus masuk syurga kan. Ia bukan begitu caranya, tetapi diproses, ditempa, dibakar tinggi. Kalau emas itu 2960 darjah Celsius, maksudnya dibakar lagi, diuji lagi sehingga kan bersih, hilang kotoran-kotoran yang ada sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang kelima itu mungkin man kana yarju liqa Allah, siapa yang bertemu Allah, nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ajalallahi laat, ya, pasti akan datang. Ya, jadi bila Brother Syafiq melihat perkara ini ya, Brother Syafiq tadi ada cerita pasal baik dengan mak ayah ya. Sebenarnya dalam surah Al-Ankabut ini ada cerita tentang mak ayah pada ayat yang ke-8 ya. Kita baca dahulu ayat ke-8 ini kerana di sini adalah satu pola yang mungkin Brother Syafiq bila dah kembali pada fitrah, terlibat dengan dakwah di radio bersama dengan rakan-rakan mualaf ya. Kalau boleh jelaskan sikit kaitan dengan ayat nombor 8 ini. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallah.
Dan kami mewajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua-dua orang tuanya, dan jika kedua-duanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, maka janganlah engkau mematuhi kedua-duanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku akan memberitahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Ini adalah ayat yang hadir selepas ayat yang ke-7 berkaitan dengan seruan orang yang beriman dan beramal soleh. Allah fokuskan kepada satu amalan, salah satunya ialah berbuat baik dengan mak ayah, ya. Pengalaman Brother Syafiq sebentar tadi cakap bahawa dengan mak, anak apa? Anak mak, ya, sampai sekarang ketika belum Islam kepada Islam. Dan ini diberi highlight di sebenarnya di sini bahawa wawasainal insan ini kepada semua, setiap insan amat unik cara setiap insan itu bersifat baik kepada mak ayahnya, ya. Jadi Brother Syafiq ketika melihat berdakwah, ya, apa yang Brother Syafiq lihat kepada pattern pada mereka yang menerima fitrah Islam dan hubungan mereka dengan mak ayah setakat ini? Okey, bagi pengalaman diri saya lah, sebab saya dengan mak memang anak mak, Ustaz. Tapi dengan ayah memang langit dengan bumi, ya. Langit dan bumi. Nak berjumpa, nak bersembang, masa tu gap saya sangat besar. Terus terang, saya sebelum Islam tu, saya ingat lagi saya makan semeja dengan ayah saya masa saya sekolah rendah. Dan selepas itu sebab kami dua ni tak boleh berjumpa, tak boleh nak bersembang. Dan pernah berlaku satu insiden yang sangat besar masa saya umur 21. Gaduh besar sehingga mak saya menangis-nangis suruh saya stop. Start situlah, mula situ saya dengan hubungan dengan ayah memang renggang, memang gap yang sangat besar, memang susah nak berjumpa. Dia duduk ruang tamu, saya duduk bilik. Tetapi selepas saya masuk Islam, Ustaz, itu antara perubahan diri saya lah. Ya. Saya cuma mungkin kepada kawan-kawan yang baru masuk Islam, mungkin dia akan hadapi juga khususnya hubungan dengan ibu bapa. Tapi cuma mereka tidak melarang saya atau suruh saya kembali kepada agama asal, sebab keadaan keluarga saya pun pelbagai agama juga. Mak saya Katolik, ayah saya Buddhis, dan nenek pun Taois. Jadi kita ada Katolik, Kristian campur, ada sepupu juga yang Islam. Yeah. Jadi daripada segi penerimaan beragama berbeza, mereka tidak masalah. Jadi alhamdulillah. Tapi cuma satu je, macam mana saya nak perbaiki hubungan saya dengan ayah. Apabila saya mula belajar tentang Quran, saya mula boleh baca Quran, Allah jentik saya dengan surah An-Nisa sebenarnya. Ustaz. Surah An-Nisa ayat 36. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan ibu bapa. Ya. Samalah dengan ayat ni. Kan? Situ detik Allah. Ini yang saya tak mampu nak buat. Sebab saya dengan ayah saya memang menangis masa tu. Saya tak tahu, memang Allah nak tegur saya sebab saya rasa memang deraka sangat. Jadi macam mana saya nak perbaiki? Hari ini saya dah Islam. Ya, saya perlu. Sebab Islam bercerita tentang 3 elemen. Tauhid, syariat, itu akidah, syariat, akhlak. So saya kena penuhi elemen ini. Supaya saya boleh kuatkan diri untuk berbaik semula dengan ayah saya. Bukan mudah sebenarnya, Ustaz. Bukan mudah, saya ambil masa. Saya lepas masuk Islam tu, saya balik, saya boleh cium mak, peluk mak. Tapi dengan ayah, jangan kata peluk cium, nak pegang tangan dia pun susah. Tapi saya kuatkan diri, masa saya ambil diploma, saya balik cuti semester kedua. Tak dan jumpa, tapi setiap kali nak balik cuti tu dia tak ada, dia pergi kebun. Semester ketiga tu satu miracle yang Allah bagi. Saya pun tak tahu benda ni memang Allah nak kurniakan untuk saya. Jadi petang tu saya kata, ayah saya nak balik dah. Cuma herannya kenapa biasanya dia ada tak ada rumah, tapi hari tu dia ada rumah. Dia kata sekejap jangan pergi dulu. Dia masuk bilik. Dia keluar daripada bilik. Saya nak salam. Ayah saya nak salam. First time ni menggigil, Ustaz, sebab selama ni tak pernah nak peluk cium ayah. Dengan mak memang biasalah. Tambah lagi lepas Islam. Macam mana saya nak kuatkan hati saya? Ego tu kan, bila manusia kita ego tu, kita rasa macam tapi saya buat juga. Ayah pegang tangan dia, cium tangan dia, peluk dia, cium pipi dia. Ya Allah,
Memang keluar air mata tu memang kali pertama selama-lamanya puluh tahun saya tak sentuh air saya. Di situlah. Dan satu miracle dia saya sebab masa saya mula-mula nak belajar diploma dulu, saya minta dia sign sebab dia penjaga. Dia pernah warning saya, kamu nak belajar atas tanggungan kamu sendiri sebab ini pilihan kamu. Ini pilihan kamu. Okey, tak apa ayah, jangan risau. Saya takkan minta satu sen pun dengan ayah. Tapi pada sebelum saya masuk semester ketiga tu, petang tu, saya nak balik ke college, dia keluar daripada poket dia, ini ayah bagi. Buat minum, buat makan. Tak nak ayah. Tak nak. Saya tak nak. Saya ada. Tak apa, ni anggap ayah bagi untuk belanja kamu makan. Ya Allah, lagi saya terharu selama ni saya tak pernah buat baik pun dengan dia. Setiap kali melawan dia, memang saya kata kategori saya anak derhaka. Tapi selepas Islam ni memang banyak ayat-ayat Allah tegur saya supaya saya menjadi, itulah antaranya. Kalau selagi untuk kawan-kawan di luar lah, selagi kalau contoh macam ayah, parents kita tak boleh terima bahawa status kita Islam, jangan kita timbulkan konflik isu-isu lagi. Tapi sebaliknya banyak berhubung dengan mereka. InsyaAllah satu hari mereka akan melembut hati sebab mereka dia anak dengan mak ayah takkan terpisah. Kadang-kadang kita nampak kalangan-kalangan saudara kita yang selalu dihalau daripada rumah. Keep it on. Tak boleh nak jumpa, teks. Tak boleh nak jumpa, hantar kad. Hantar apa? Buatlah yang mana boleh. InsyaAllah. Hantarlah kalau hari perayaan, hantarlah hamper ke. Sungguh-sungguhnya kita ada tanda-tanda yang kita memperingati mereka. Terima kasih diucapkan pada Brother Syafiq berkongsi tentang satu noktah penting pada ayat yang ke-8 itu, berbuat baik pada ibu ayah. Dan Quran sebenarnya Islam memberi kekuatan itu, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa pelajaran permata pada hari ini kita doakan Allah pelihara kita dan terus memberkati kita, Brother Syafiq sekeluarga, insya-Allah terus dipimpin hidayah nun sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a. Allahumma ja'alna min ahli al-iman mimman basyaratahum bir-rawhi war-rayhan war-ridha war-ridwan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terus mengabulkan doa kita, kita berbuat baik kepada ibu ayah kerana itu adalah cabaran yang tersendiri, tetapi ia adalah satu wasiat. Bila ia satu wasiat, ia amat penting, dan kita doakan tuan-tuan dengan kepentingan ataupun kesedaran Quran ini kita dapat terus perjuangkan, salah satunya dengan platform Tabung Gerakan Al-Quran. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan ini akan memberikan hubungan keluarga yang lebih indah, walaupun ada cabaran, agar kita terus diizinkan dengan rahmat Allah menuju ke syurga nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan kita akan bertemu halaman baru insya-Allah pada hari Ahad esok, insya-Allah. Kita bertemu pada My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.